Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, ASEAN harus menyediakan lebih banyak peluang dan meningkatkan interaksi antara para belia agar dapat menyumbang kepada pembangunan komuniti. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta Republik Demokratik Timor Leste menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-42. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan sejak penubuhan ASEAN sekitar 60 tahun yang lalu, prinsip dan asas ke arah mencapai hasrat bersama ASEAN bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kemakmuran di rantau Asia Tenggara adalah untuk terus kekal relevan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan demikian semasa sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-42. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyuarakan pandangan bahawa ASEAN perlu mengutamakan isu-isu yang akan memainkan peranan penting demi masa depan serantau, khususnya golongan belia. Oleh itu, ASEAN Titah Baginda harus menyediakan lebih banyak peluang dan meningkatkan interaksi antara para belia agar mereka dapat menyumbang kepada usaha-usaha pembangunan komuniti dengan jayanya. Justru itu, Baginda gembira dengan sokongan daripada negara-negara anggota ASEAN bagi ASEAN Junior Fellowship Program yang telah dicadangkan pada tahun 2021 dan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman para belia mengenai kerja-kerja di bawah ASEAN telah berkembang maju. Baginda juga mengalulukan penglibatan Timor Leste dalam program tersebut bermula pada tahun ini. Baginda bertitah mengalu-alukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Tuan Yang Terutama Sonexay Sifandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan Tuan Yang Terutama Taurmatan Ruak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang hadir buat pertama kalinya ke sidang kemuncak ASEAN. Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja apabila negara berkenaan menghoskan Sukan Asia Tenggara SEA Games buat pertama kalinya pada tahun ini. Mengenai perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan ia juga perlu diberikan tumpuan demi generasi masa hadapan. Aktiviti-aktiviti pembangunan Titah Baginda telah mengakibatkan kesan-kesan yang menjejaskan kepada ekosistem seperti pencemaran dan kehilangan biodiversiti yang menyebabkan impak perubahan iklim di rantau ini bertambah buruk. Ke arah itu, penubuhan ASEAN Centre for Climate Change di negara Brunei Darussalam pada tahun ini adalah diharapkan untuk dapat menghasilkan penyelesaian secara inovatif dan cadangan dasar bagi menangani isu-isu tersebut. Di samping itu, Baginda menggesa agar ASEAN memastikan kesiapsiagaan rantau ini dalam menghadapi kecemasan dan bencana dengan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dan strategik untuk melindungi pertumbuhan serantau dan pembangunan ekonomi sementara rantau ini masih lagi meneruskan pemulihan dari pandemik COVID-19. Sidang kemuncak ASEAN ke-42 bermula dengan majlis pembukaan yang berlangsung di Komodo Ballroom, Merorah Convention Center, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin.
Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Majlis yang juga dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta Republik Demokratik Timor Leste dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. 42 ASEAN. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia dalam ucapan pembukaan mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi. Ini diikuti dengan ucapan Tuan Yang Terutama Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste. Semasa sesi plenari, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan kepentingan ASEAN Shield yang menekankan keperluan untuk pendekatan whole of ASEAN, meningkatkan penyelarasan secara cross-cultural dan untuk bersiap siaga bagi menangani cabaran-cabaran masa hadapan. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Indonesia dalam ucapan antara lainnya menekankan bahawa ASEAN harus memfokuskan usaha kepada pengukuhan perpaduan di dalam persaingan geopolitik yang semakin hebat. Di samping itu, ASEAN juga perlu berusaha ke arah menjadikan peralihan tenaga sebagai satu keutamaan bagi mencapai kestabilan kewangan di samping terus memperkukuhkan One Health Initiative dengan meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembekalan peralatan perubatan dan ubat-ubatan. Sesi plenari tersebut juga telah membincangkan mengenai isu-isu berkaitan pembangunan komuniti ASEAN dengan tumpuan kepada tema sidang kemuncak pada tahun ini iaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Pada penghujung sesi plenari tersebut, ASEAN Leaders Statement on the Development of the ASEAN Community's Post-2025 Vision, ASEAN Leaders Statement on the Strengthening of ASEAN Capacity and Institutional Effectiveness, ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology, ASEAN Leaders Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem, ASEAN Leaders Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction, ASEAN Leaders Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situation, ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, ASEAN Leaders Statement on the Establishment of an ASEAN Villages Network, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers dan Roadmap for Timor-Leste's Membership in ASEAN and its annexes telah diluluskan. Pada tahun ini, Timor-Leste buat pertama kalinya menghadiri sidang kemuncak ASEAN yang mana para pemimpin ASEAN semasa sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 yang telah berlangsung pada bulan November lepas di Kemboja telah bersetuju pada dasarnya bagi keahlian Timor-Leste selaku ahli ASEAN ke-11 dan bagi negara berkenaan untuk diberikan status negara pemerhati dalam ASEAN. Ini termasuk penyertaan dalam kesemua mesyuaran-mesyuaran ASEAN serta sesi-sesi plenari pada sidang kemuncak. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan kegembiraan dengan momentum yang berterusan untuk menyediakan ruang dan sokongan kepada para belia untuk menyumbangkan usaha terhadap pembangunan ASEAN yang berdaya tahan dan dinamik. Ke arah itu, titah Baginda, ASEAN memuji ASEAN Youth Dialogue yang telah bersidang pada bulan April lalu yang bertujuan untuk menjadikan pembangunan digital adil, saksama dan inklusif di Asia Tenggara ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan Sustainable Development Goals SDGs. Justru itu, para belia mempunyai peranan yang penting dalam memajukan dan memacu usaha-usaha bagi pencapaian SDGs agar mereka lebih mahir dalam penggunaan teknologi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berangkat menghadiri ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth di Morora Convention Center, Labuan Bajo, Republik Indonesia. Semasa sesi ini, para pemimpin ASEAN dan perwakilan belia ASEAN antara lainnya membincangkan
mengenai peranan belia sebagai pemimpin masa depan ke arah meningkatkan pembangunan mapan di rantau ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menggalakkan ASEAN untuk terus menyediakan peluang-peluang kepada belia bagi memanfaatkan potensi mereka dan menyumbang ke arah mencapai SDGs serta merealisasikan ASEAN Community Vision 2025. Semasa ASEAN Leaders Interface with Representatives of ASEAN Youth, negara Brunei Darussalam telah diwakili oleh Awang Muhammad Zainul Akhyar bin Amir Hairunuddin daripada Jabatan Perdana Menteri dan Dayang Siti Rafanah binti Haji Nur Hasnul, mahasiswi Universiti Teknologi Brunei. Pada atur cara sampingan daripada sidang kemuncak ASEAN ke-42, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri perjumpaan dua hala secara berasingan bersama Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat menghadiri perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Sosialis Vietnam mula terjalin pada 29 Februari 1992 dengan kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang perdagangan, tenaga, pendidikan, akuakultur dan pertukaran antara rakyat. Kedua-dua pemimpin antara lainnya berbincang mengenai kerjasama dua hala di bawah Plan of Action to Implement the Comprehensive Partnership for 2023-2027 between Brunei Darussalam and the Socialist Republic of Vietnam, termasuk dalam bidang tenaga, produk halal, pelancongan serta pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama juga mengalu-alukan untuk menerokai peluang bagi memperkukuhkan lagi kerjasama dua hala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berangkat menghadiri perjumpaan dua hala bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Hubungan akrab antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah lama terjalin sejak Januari 1984 dengan bidang-bidang kerjasama utama adalah dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan, kesaling hubungan dan kesihatan. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai langkah-langkah untuk memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala dalam bidang-bidang berkepentingan bersama, termasuk melalui perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat tiba di Labuan Bajo, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-42 pagi tadi. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Komodo Labuan Bajo dijunjung oleh Yang Terhormat Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadil Mujono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Menteri Pengiring. Kontingen negara kesukan C ke-32 di Kemboja mengutip pingat emas pertama melalui sukan wushu. Bahan mengenainya antara yang dikongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami.
Kesibukan menjalankan tugas dalam memberikan perkhidmatan perubatan kepada pesakit bukan penghalang kepada warga Pusat Perubatan Jerudong Park Gleneagles menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis diadakan di Tarindak Dipolo Restaurant Jerudong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir duta-duta besar negara-negara sahabat ke negara Brunei Darussalam dan para kaki tangan pusat berkenaan. Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pat Nunuk Daerah Tutong pagi tadi juga mengadakan program Ramah Mesra Aidilfitri. Menyertai rombongan yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Sufian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Semasa program, sebanyak 3 buah rumah telah dikunjungi. Program diselanjutkan dengan penyampaian sijil penghargaan sebagai tanda kenang-kenangan kunjungan berkenaan. Lebih RM20,000 sumbangan diserahkan ke Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan bagi pihak ABDB disampaikan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Bagi pihak Kementerian Pertahanan pula disampaikan oleh Awang Haji Amiruddin bin Haji Muhammad Hassan, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Sesi Permusyawaratan ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ACCSM kali ke-22 diteruskan lagi hari ini dengan mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM. Mesyuarat berlangsung di salah sebuah hotel di Gaduh. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Awang Nur Farizal bin Osman, Pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ia dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan sektor perkhidmatan awam, negara-negara anggota ASEAN dan delegasi daripada Republik Demokratik Timor-Leste selaku pemerhati mesyuarat. Agenda mesyuarat termasuk perbincangan mengenai perancangan aktiviti dan peta jalan di sepanjang tempoh kepengurusian negara Brunei Darussalam bagi ACCSM. Mesyuarat berperanan untuk mengukuhkan kerjasama perkhidmatan awam di peringkat ASEAN dan platform bagi perkongsian makluman, inovasi dan amalan terbaik berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan awam di antara negara-negara anggota ASEAN. Dialek Melayu Patani dan dialek Melayu Teluk Brunei Ragam Sinaut menunjukkan persamaan dan perbezaan. Bagaimanapun dari aspek fonologi, perbezaan antara keduanya yang amat ketara. Perbincangan mengenai dialek tersebut antara tumpuan tamu bahasa, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka sempena sambutan Bulan Bahasa 2023. Dengan tajuk perbandingan kognat bersama dalam dialek Melayu Patani dan dialek Melayu Teluk Brunei Ragam Sinaut, tamu bahasa yang diadakan secara penstreaman dalam talian disertai 95 orang termasuk pencinta bahasa, sastra dan budaya dari luar negara. Pembentangan disampaikan oleh Profesor Dr. Ruslan Utai. Tamu bahasa dipengerusikan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan hari ini mengungkayahkan peringkat saringan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1444 Hijrah 2023 Masihi peringkat saringan.
Musabakah selama 4 hari itu berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. 54 peserta qari dan 46 peserta qari'ah menyertai musabakah. Daripada jumlah tersebut, seramai 30 peserta teratas yang mempunyai markah 80% ke atas layak ke peringkat separuh akhir yang diadakan Ahad ini 11 Jun 2023. Sementara itu, 5 peserta qari dan 5 peserta qari'ah termasuk Johan Menunggu Qari dan Qari'ah 2022 akan bertanding di peringkat akhir pada 22 Jun ini. Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan merupakan salah satu projek tahunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dikelolakan oleh Jabatan Belia dan Sukan sejak tahun 1980-an dan telah berjaya melahirkan banyak qari dan qari'ah belia yang berkaliber dan mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. 54 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah sempena sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-66 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB. Diungkayahkan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha, kempen berlangsung di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Para penderma darah terdiri daripada pegawai dan kaki tangan RTB serta orang ramai. Kempen bertujuan bagi membantu meningkatkan tabung simpanan darah Hospital Raja Isteri Penyiaran Anak Saleha di samping memberikan kesedaran kepada orang awam akan manfaat menderma darah terhadap kesihatan. Sukan Wushu menyumbang pingat emas pertama negara pada Tamasya Sukan C ke-32 di Kemboja. Pingat emas negara diraih oleh Muhammad Adi Salihin Roslan dalam acara Nankuan Lelaki. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penyampaian pingat kepada atlet negara dalam acara Nankuan Lelaki. Muhammad Adi Salihin meraih mata tertinggi 9.636 dari 10 peserta lain. Ia merupakan kemenangan ketiga berturut-turut Muhammad Adi Salihin dalam kejohanan Sukan C. Kali terakhir beliau meraih pingat emas adalah pada kejohanan Sukan C ke-31 di Vietnam tahun lalu. Atlet wushu negara Majurano Joel bin Majalah Sain dan Abel Lim Wee Yuen turut meraih pingat gangsa dengan meraih mata 9.283 dalam kategori lelaki dulian. Syabas buat atlet negara. Sementara itu, kontingen negara yang terdiri daripada pasukan karate seramai 12 atlet dan 3 pegawai telah kembali ke negara Brunei Darussalam semalam selepas berada di Phnom Penh, Kemboja bagi Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi meraihkan kepulangan atlet, Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetam Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Atlet karate negara berjaya membawa pulang 2 pingat gangsa melalui Muhammad Haris bin Dahlan bagi acara Komite Lelaki bawah 55 kg dan Muhammad Izzuddin Irfan bin Muhammad Faizal bagi acara Komite Lelaki kategori 84 kg ke atas. Saya berharap saya akan dapat mengharumkan nama negara pada masa akan datang. Saya akan meneruskan lagi latihan saya dengan lebih ekstensif dan memperbanyakkan training untuk mendapatkan kejayaan. Saya sangat merasa bersyukur dengan kejayaan saya untuk melatihkan diri lagi untuk the next tournament and upcoming supaya mengambil banyak experience lagi lah.
Perkembangan Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Kemboja, kedudukan tangga teratas kutipan pingat setakat pukul 7 malam diungguli oleh Vietnam dengan 47 pingat emas. Kita ikuti kedudukan kutipan pingat tersebut.